Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi hari ini dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 5. Di sini Cikgu Roy. Cikgu doakan agar murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat dan walafiat dan ceria hendaknya. Baiklah murid-murid, tajuk kita hari ini hobi menjadi wang. Kita masih berada dalam tema ke-8 ekonomi keusahawanan dan pengurusan kewangan. Unit 23 usahawan berwawasan. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 176 untuk maklumat lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan kita pada 4.3 menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Manakala standard pembelajaran kita adalah pada 4.3.2 mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Untuk kriteria kejayaan kita, di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti item-item yang akan diubah dalam suatu cerita. Sebab tujuan kita hari ini adalah untuk mengubah suai cerita. Dan yang kedua, bila dah kita kenal pasti, kriteria kejayaan yang kedua adalah mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun. Bagi memudahkan sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu membahagikan aktiviti pembelajaran kita kepada 3 bahagian. Aktiviti pertama adalah membaca dan memahami petikan. Aktiviti yang kedua, menyenaraikan item-item yang ingin diubah. Manakala aktiviti yang ketiga adalah mengubah suai cerita. Baiklah, dah bersedia? Baiklah, kita lihat aktiviti kita yang pertama, membaca dan memahami petikan. Murid-murid boleh merujuk muka surat 176 dan membaca bersama-sama dengan cikgu. Baiklah, petikan di muka surat 176, hobi menjadi wang. Tajuk petikan kita yang pertama adalah bakal usahawan arnab. Begini, Farisha sangat suka akan arnab. Ayahnya telah membelikan Farisha sepasang arnab. Pada masa lapang, Farisha bermain-main dengan arnab tersebut. Ayah dan abang Farisha membina sangkar di belakang rumah mereka. Farisha dan ibu memberi arnab makanan dan membersihkan sangkar arnab. Arnab milik Farisha membiak dengan cepatnya. Bilangan arnab belaan Farisha semakin banyak. Bahagian belakang rumahnya penuh dengan sangkar arnab. Farisha mengambil gambar arnab-arnab yang comel itu dan memuat naiknya dalam Instagram. Keluarga Farisha tidak menyangka bahawa ramai peminat arnab menghubungi Farisha. Mereka ingin membeli arnab-arnab milik Farisha. Farisha menjual arnab tersebut dengan harga yang berpatutan. Sejak itu, barulah Farisha sedar bahawa hobinya itu mendatangkan wang. Dia berharap agar dapat menjadi usahawan arnab pada suatu hari nanti. Itu dia petikan yang bertajuk bakal usahawan arnab. Untuk menguji pemahaman murid-murid, cikgu ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, apakah yang diusahakan oleh Farisha dan keluarganya? Soalan yang kedua, bagaimanakah Farisha mula-mula berkecimpung dalam bidang perniagaan menjual arnab? Farisha dia membelah arnab, macam mana dia boleh jual arnab? Dan soalan yang ketiga, nyatakan bagaimana ahli keluarga Farisha menolongnya dalam menguruskan arnab-arnabnya. Farisha bukan seorang penternak arnab sepenuh masa. Jadi bagaimana Farisha menguruskan arnab-arnabnya? Murid-murid tahu jawapannya? Di sini cikgu berikan contoh jawapan cikgu mengikut pemahaman cikgu. Soalan pertama tadi, apakah yang diusahakan oleh Farisha dan keluarganya? Farisha dan keluarganya membelah, menternak dan menjual arnab. Soalan yang kedua, bagaimanakah Farisha mula-mula berkecimpung dalam bidang perniagaan menjual arnab? Farisha mula berkecimpung dalam perniagaan menjual arnab setelah memuat naik
gambar arnab-arnabnya yang comel ke dalam Instagram. Dan soalan yang ketiga, nyatakan bagaimana ahli keluarga Farisha menolongnya dalam menguruskan arnab-arnabnya. Ini jawapan cikgu. Keluarga Farisha menolongnya menguruskan arnab-arnabnya dengan cara membahagikan tugas seperti membina sangkar yang dilakukan oleh ayah dan abangnya, manakala Farisha dan ibunya memberi arnab makan dan membersihkan sangkar. Bagi mereka yang baca dan faham petikan itu tadi, tidak banyak masalah dalam menjawab soalan-soalan ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita masuk ke aktiviti yang kedua, iaitu menyenaraikan item-item yang ingin diubah. Baiklah, jika murid-murid merujuk pada muka surat 176 tu, dia ada dua bahagian. Bahagian sebelah kiri adalah petikan penuh bakal usahawan arnab, manakala bahagian sebelah kanan adalah bakal usahawan ikan pelaga. Jadi murid-murid, sebenarnya tugasan murid-murid dalam aktiviti hari ini, dalam sesi hari ini adalah untuk mengubah suai cerita asal bakal usahawan arnab menjadi sebuah cerita baru, iaitu bakal usahawan ikan pelaga. Dan kemudian setelah diubah suai, murid-murid perlu mempersembahkan, menceritakan kembali cerita ini kepada rakan-rakan ataupun kepada ahli keluarga. Jadi sebelum murid-murid mengubah suai cerita, langkah yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti item-item apa yang ingin diubah. Sebab tidak semua perkara, tidak semua bahan yang terkandung dalam cerita itu perlu diubah. Jadi bagaimana yang kita lakukan? Kita lihat perenggan demi perenggan. Bila murid-murid dah bersedia, kita lihat perenggan yang pertama. Okey. Perenggan pertama, bahagian pertama dan kedua kita setarakan di antara bakal usahawan arnab dan bakal usahawan ikan pelaga. Jadi, apakah item-item yang perlu diubah suai? Kita rujuk pada bahagian bakal usahawan ikan pelaga. Kita lihat, dapat tak murid-murid kesan item yang perlu untuk murid ubah suai? Ini jawapan yang cikgu sediakan. Pilih nama watak Farisha, kita akan tukar dan kita akan gunakan Amira. Manakala binatang yang diusahakan arnab, semua perkataan arnab kita akan tukar menjadi ikan pelaga. Kemudian seterusnya, kalau merujuk pada kalau merujuk pada perenggan yang kedua, dalam kedua-dua bahagian, yang akan kita tukar di situ adalah membina sangkar. Membina sangkar ni ditujukan untuk arnab, dan oleh kerana petikan yang kita nak ubah suai ni menjadi petikan baru kita merujuk pada ikan pelaga, jadi kita tukar membina sangkar tu menjadi memasang rak akuarium. Jadi semua perkataan sangkar akan ditukarkan menjadi akuarium. Baiklah, seterusnya kita rujuk pada perenggan ketiga dan keempat. Dapat tak murid-murid kenal pasti apa perkataan-perkataan yang perlu diubah suai di situ? Kita dah dapat tadi Farisha, arnab, sangkar. Seterusnya, sangkar tadi menjadi akuarium. Okey, Instagram kita akan tukarkan menjadi pelbagai media sosial mengikut kehendak keperluan di petikan yang kita nak tulis nanti. Kemudian arnab-arnab milik tu, arnab-arnab menjadi koleksi ikan pelaga. Dan pada bahagian yang terakhir, wang. You rasa wang? Betul. Wang kita akan tukarkan menjadi rezeki. Jadi kita telah kenal pasti semua ada 5 item. 6 item yang perlu untuk kita ubah suai, untuk kita menulis satu karangan baru berdasarkan karangan asal yang diberikan. Aktiviti kita yang seterusnya adalah mengubah suai cerita. Baiklah, kita telah mengenal pasti item-item yang akan diubah dan suaian yang berpadanan dengan item tersebut. Ubah dan suai. Sekarang ubah suai petikan asal menjadi satu petikan yang menarik untuk dibaca. Dan untuk memudahkan murid-murid, cikgu telah
highlightkan, cikgu telah warnakan perkataan-perkataan yang perlu diubah suai daripada petikan asal tersebut. Boleh lihat di sini. Ini petikan asal dia tadi. Bakal usahawan Arnab, perkataan yang berwarna merah itu perlu untuk diubah suai untuk dijadikan satu cerita baru. Dan ini adalah hasil yang cikgu buat. Ini petikan baru bakal usahawan ikan pelagak. Cikgu telah masukkan semua item-item yang disesuaikan dan menggantikan item-item yang perlu untuk diubah. Murid-murid boleh untuk menghasilkan ataupun menambah item-item yang perlu untuk diubah sesuai dalam petikan tersebut berdasarkan kreativiti dan pemahaman murid-murid terhadap petikan yang hendak ditulis. Dan dengan itu, maka tamatlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harapkan agar murid-murid mendapat manfaat dan mendapat ilmu yang berharga untuk digunakan dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Dan sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ingin kongsikan sedikit kata-kata. Seorang pemancing tua. Pemancing tua itu masih menanti. Adakah rezeki hari ini masih bererti? Atau terlewatkah dia kali ini? Mencari sumber penghidupan buat anak isteri. Pemancing tua itu terus menunggu. Tanpa sedar garis pemisah waktu. Penat dan lelah, terasa begitu lesu. Ditelan keyakinan yang semakin sayu. Pemancing tua itu tidak beranjak. Kudrat usangnya tidak tertolak. Tetap dia berjuang, tidak teragak. Kerana sedar di benak, dia seorang ayah pada seorang anak. Itu saja. Terus belajar,